20 insya-Allah. Memang tak ada nak baca semua ya, sekadar yang kita boleh. Yang tak sempat tu kalau ada peluang kita sambung pada masa yang akan datang ya. Baik. Dalil yang menyebut tentang bid'ah ini yang masyhurnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Hadis ini sahih daripada Jabir bin Abdullah. Okey, hadis ni pun saya ambil yang ujung saja, nak ambil ringkas ya. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'd fa innal khairal hadis kitabullah wa khairul hadi wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah." Maksud dia, Rasulullah kata sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambung lagi, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha ialah perkara yang diada-adakan. Ini dia punya kata kunci dia. Saya ulang balik, Nabi sebut wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha ialah perkara-perkara yang diada-adakan. Nabi sambung lagi, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita akan lihat hadis ini dan kaitan dia dengan huraian-huraian yang dibuat oleh ulama-ulama yang muktabar. Jadi maksud bid'ah ni apa? Maksud bid'ah ini ialah satu benda yang baru. Yang mudahnya tuan-tuan, amalan-amalan yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dia hidup. Amalan-amalan yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi bila luar daripada zaman dia tu, bila ada satu benda yang baru, jadi benda ini diklasifikasikan sebagai bid'ah. Baik. Tinggal lagi hadis yang kita baca tadi, di hujung sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas dia kata wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara yang diada-adakan, wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nabi guna perkataan wa kullu ni setiap, maknanya seolah-olah semua. Jadi daripada situ berlakunya perbahasan yang panjang lebar. Apakah asal perkara tu tidak ada zaman Nabi dikatakan bid'ah atau bagaimana? Baik. Saya bawa huraian seorang ahli hadis yang bernama Syekh Ali bin Muhammad Al-Hadrami. Dia menghuraikan muhdatsatuha, perkara-perkara yang diada-adakan, atau dalam kata lain, benda-benda yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memerincikan maksud tersebut. Dia kata maksud tersebut ialah ditujukan kepada amalan-amalan yang menyalahi ajaran Islam dan prinsip-prinsip Islam dan kaedah-kaedah Islam. Maknanya sebarang benda baru mengikut Syekh Ali Muhammad Al-Hadrami, benda tu baru berlaku selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikatakan sesat ni bila mana prinsip-prinsip, asas-asas kaedahnya tidak ada diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dikatakan sesat. Dia kata macam tu sebab ada hadis lain. Ada hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha
fi amrina hadha ma laysa fih wa huwa raddun. Sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, ma laysa fi, apa yang tiada padanya, maknanya apa yang tiada padanya itu dalam riwayat Bukhari. Dalam Muslim ada beza sikit tuan-tuan. Dalam Bukhari ma laysa minhu, dia ada dua lafaz. Satu dalam Bukhari kata ma laysa fihi, dalam Muslim ma laysa minhu. Baik, kalau kita baca sekali lagi, sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, apa yang tiada padanya. Jadi yang tiada padanya ini ulama bahas panjang. Yang tiada padanya itu maksudnya apa? Tiada yang diajar, kaedah-kaedah yang diajar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tukar ikut lafaz Muslim, ma laisa minhu, apa yang tiada daripadanya, lagi jelas kan? Apa yang tidak ada daripadanya, punca-punca kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dah macam tu, perkara baru yang macam tu sifatnya, fahuwa raddun, maka benda tu tertolak. Jadi berdasar pada hadis ini, mengikut para alim ulama, hadis yang mula-mula kita baca tadi telah dirincikan, telah didetailkan. Yang dikatakan tertolak bid'ah itu benda-benda baru yang tidak ada prinsip, yang tidak ada asal, yang tidak ada ajaran, tidak ada kaedah daripada hadis Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kata begitu tu ramai tuan-tuan. Ya, saya taklah sebut satu persatu, takut ambil masa panjang. Antaranya Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab Syarah Hadis 40, dan juga 3 ulama-ulama yang lain. Baik. Saya nak sebutnya, bila dah begitu sifatnya, saya nak sebut huraian Imam Asy-Syafi'i kita. Bagaimana dia faham tentang bid'ah ini? Okey. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu terbahagi dua. Saya ulang balik, bid'ah itu terbahagi dua. Satu, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang mahmudah, dan bid'ah yang tercela, bid'ah yang mazmumah. Mana bid'ah itu? Bid'ah yang kita, kalau kembali pada definisi adalah benda baru, benda yang tak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berasal pada hadis kedua kita baca tadi, bila benda baru itu tidak ada asal, tidak ada kaedah, tidak ada prinsip yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Kalau ada asal, ada rujukannya berdasar pada dalil-dalil umum, maka tidak tertolak. Maka kata Imam Syafi'i, bid'ah ada dua. Satu bid'ah yang terpuji, satu bid'ah yang tercela. Baik. Saya sambung sikit lagi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Apa saja bid'ah yang bertepatan dengan sunnah? Baik, sebelum tu huraian Imam Syafi'i ini tuan-tuan boleh dapat dalam syarah kepada hadis 40 yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Ya, dalam tu ada. Baik, saya baca sekali lagi. Apa saja bid'ah yang bertepatan dengan sunnah, maka ia terpuji, kata Imam Syafi'i. Ya? Dan apa saja yang bertentangan dengannya, maka dia tercela. Yang tidak ada prinsip, maka tercela. Beliau berdalil dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, iaitu ni'matin bid'ah hadza. Sayyidina Umar pernah berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dia merujuk kepada solat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Solat tarawih 20 rakaat. Yang mula tu bila Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar kata apa? Ni'matin bid'ah hadza, sebaik-baik bid'ah ialah yang ini. Sebab zaman Nabi, kalau kita baca dengan banyak hadis pun, yang banyak Nabi buat, paling tinggilah 8. Ada hadis-hadis yang lain yang Rasulullah tak sebut secara terang-terangan, yang dia buat banyak mana pun ada, sampai bengkak kaki-kaki tu kan ada. Tapi yang jelasnya, solat tarawih secara berjemaah dengan satu imam 20 rakaat dimulakan oleh Sayyidina Umar. Kalaulah setiap bid'ah itu sesat, kita nak kata apa pada Sayyidina Umar?
Sedangkan Sayyidina Umar ni dijamin syurga. Di situ dah belaga dah sebenarnya. Katakanlah kita kata bid'ah sembahyang tarawih 20 rakaat ni bid'ah. Yang memulakan tu dengan satu imam secara berjemaah 20 rakaat tu Sayyidina Umar. Okey. Kalau kita kata bid'ah, dan hadis kata tadi setiap bid'ah itu sesat. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut Sayyidina Umar ni salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga. Kita nak kata macam mana? Macam mana kita nak reconcile benda tu? Nampak? Satu. Kemudian saya nak rujuk kepada pandangan yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Ada tuan-tuan. Yang kita kata tadi ada macam Imam Syafi'i, Imam Imam An-Nawawi dan ramai lagi lah. Mereka mengklasifikasikan bid'ah itu ada dua. Ada sesat, ada yang tak sesat. Ada juga pandangan mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Kita nak lihat. Dan ulama yang saya sebutkan tadi, kitab dia menjadi rujukan kepada mereka yang agak keras apabila berurusan dengan soal bid'ah. Ulama berkenaan yang saya maksudkan ialah Imam Asy-Syatibi. Dia lahir 720 Hijrah dan meninggal 790 Hijrah. Jadi maksudnya dia ni 300 tahun lebih awal daripada Muhammad bin Abdul Wahhab yang pengasas Wahabi. Saya sebut benda ni kerana kalaulah isu bid'ah ini kita nak sandarkan semata-mata kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, maka tak betul. Cerita ni dah lama sebenarnya, cerita ni dah lama. Baik, kitab yang terkenal membincangkan tentang hal ini yang ditulis Imam Syatibi, nama dia kitab Al-I'tisam. Terjemahan pun dah ada sekarang ni, dalam PDF file pun dah ada sekarang ni. Baik, apa yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi? Tuan-tuan perhati, tuan-tuan perhati. Dia kata semua perkara baru dinamakan bid'ah. Dia kata semua perkara baru dikatakan bid'ah. Bahkan keilmuan yang dibentuk dan sisi tersebut dari teori itu dinamakan bid'ah. Nampak dia rangkul semua kan. Dia kata lagi, jadi semua pekerjaan yang tidak mempunyai dalil syar'i dinamakan bid'ah. Maka saya ulang balik Jadi semua pekerjaan, semua ibadah yang tidak mempunyai dalil syar'i dinamakan bid'ah. Di sini kita dah dapati dah mula ada sikit persamaan dengan apa yang disebut oleh ulama-ulama yang mengatakan bid'ah itu dua. Dia kata yang tidak ada dalil syar'i. Kalau ada dalil syar'i, sebab dalil ada dua jenis tuan-tuan. Ada dalil yang bersifat khusus, ada dalil yang bersifat umum. Okey. Nak faham secara mendalam umum dan khusus ni memang kita kena mengaji usul fiqh dah. Tak apa, dalam masa kita menyebut contoh nanti saya akan sebutkan macam mana bentuk-bentuk dalil umum, bentuk-bentuk dalil khusus. Jadi apa yang saya bacakan tadi, bila Imam Syatibi kata jadi semua pekerjaan yang tidak mempunyai dalil syar'i dinamakan bid'ah, maka di sana dah mula ada sikit persamaan dengan ulama-ulama yang mengatakan bid'ah ni dua. Ada bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Kemudian dia kata lagi, perbuatan bid'ah sangat bertentangan dengan dasar-dasar tersebut kerana bid'ah sama sekali tidak mempunyai sandaran syariat. Saya ulang balik, kerana bid'ah sama sekali tidak mempunyai sandaran syariat. Maksudnya kalau kita ni betul-betul perhati, bila Imam Syatibi kata, yang mana Imam Syatibi ni menjadi ikutan golongan-golongan yang agak keras dalam hal bid'ah ni, dia kata bid'ah ni sama sekali tidak mempunyai sandaran syariat. Sekali lagi kalau saya sebut, kalau ada sandaran syariat, okey, maka apa yang kita dapati, apa yang dapat kita rumuskan, kalau kita ambil huraian Imam Syatibi yang cenderung mengatakan semua bid'ah itu sesat, dan huraian Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu ada dua, baik dan tak baik. Kalau kita ulang balik, Imam Syatibi kata apa? Semua pekerjaan yang tidak mempunyai dalil syarak dinamakan bid'ah.
bid'ah itu sama sekali tidak mempunyai sandaran syariat. Kalau kita baca Imam Syafi'i pula, kata Imam Syafi'i, apa yang diperbaharui yang mengandungi kebaikan tidak ada perselisihan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia bid'ah yang tidak dicela. Maksudnya dah ada persamaan dekat situ. Saya teringat masa saya mengaji dulu dekat UM, masa tu mengaji dalam bidang syariah, pun tengah duk bahas tentang bid'ah. Saya ingat lagi pensyarah saya masa tu, nama dia Dr. Luqman Muttalib. Dia kata caranya kita nak selesai ni senang je. Kita bagi contoh. Bila kita bagi contoh, kita tengok yang golongan yang kata semua bid'ah itu sesat, golongan yang kata bid'ah dulu, dia kata apa? Contohnya kalau kita nak sebut, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat. Siapa di antara dua ni saya ulang balik kata-kata pensyarah saya dulu, siapa di antara dua golongan ni yang akan kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah, sesat, masuk neraka? Dia kata tak ada orang yang akan berani. Saya perhati pensyarah saya yang nama Dr. Luqman Muttalib ni, dia di antara pensyarah yang ilmu sungguh. Dia balance. Betul dia kata betul, salah dia kata salah. Dia kata begitu. Yang setengah orang kata, saya ada print screen, tuan-tuan. Sebenarnya yang cerita saya buat kuliah ini, beberapa bulan yang lepas, adalah satu grup tu, saya cerita betul yang berlaku di kalangan qaryah kita ni sebagai panduan. Bukan nak kritik siapa-siapa. Jadi bila ada perbahasan tu berkenaan dengan baca Yasin malam Jumaat. Ada yang kata boleh, ada yang tak kata boleh. Bila hangat lah sekali, baca Yasin bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, kata. Tak ada jadi lagu ni, tak jadi ni. Kalau kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh Dr. Luqman Muttalib tadi, kalau kita katakan ambil dua golongan ni, ambil golongan yang ahli ilmu lah, bukan orang sebarang, orang yang mengaji sungguh, ada ilmu, ada sandaran, letak dua belah, kata siapa yang berani kata, siapa boleh menghukum baca Yasin malam Jumaat bid'ah, tak ada seorang pun yang berani. Baca Yasin, baca Quran malam Jumaat masuk neraka, tak ada orang berani. Kita orang yang biasa-biasa ni pun, kalau kita kat orang kata baca Yasin bid'ah masuk neraka, pelik bunyinya. Baca Quran masuk neraka, tak rasa pelik ke tuan-tuan? Pelik bunyinya kan. Kalau boleh pergi lorong Haji Taib tu, mana Sabah dah kan, masuk neraka. Ni baca Quran mana Jumaat masuk neraka. Jadi apa yang kita baca tadi telah ada pun sedikit persamaan. Satu, harap-harap sahabat-sahabat yang ada konflik hari tu tengoklah video saya ni, walaupun saya ni orang biasa-biasa aja. Apa yang penting yang kita sebut ni benda benar. Sekurang-kurangnya perbetulkan balik benda yang tak betul. Yang betul tu betul, yang salah tu salah. Kalau kita pegang benda tu, selamat. Sebab kita ni ada misi yang lebih besar. Misi kita apa tuan-tuan? Nak satukan umat Islam kita. Benda yang susah sangat nak buat. Kalau benda macam ni pun kita asyik mulakan dan asyik duk promote supaya pecah bila nak satu. Nampak tu. Dekat Ukraine dah perang. Kita tak tahu satu hari lagi kita pula yang kena. Kan? Kita duk pecah, nak lawan macam mana? Asyik buat pecah. Baik. Satu lagi perkara. Bila kita nak faham mana satu bid'ah, mana satu tidak bid'ah dalam amalan harian kita, ada kaedah tuan-tuan. Ada kaedah, ya. Kaedah ini saya petik daripada seorang ulama terkenal, ulama Iraq, bekas mufti Iraq dan seorang pensyarah kanan di Universiti Muttah Jordan. Nama dia Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'adi. Dia keluarkan satu formula yang mudah untuk orang sekarang faham, untuk kita memahami teknik untuk mengenal bid'ah.
Nombor satu, dia kata kita kena tahu ibadah tu mesti ada dalil. Ini putus. Ibadah mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, tertolak, jadi bid'ah. Dalil tu macam mana? Sama ada dalil yang bersifat khusus ataupun umum. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan ada satu buku yang terkenal yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku Halal dan Haram dalam Islam tu kan, dalam bahasa Arabnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Dalam tu di peringkat awal dia ada sebut satu kaedah yang penting tentang ibadah ni. Dia kata yang mana kaedah ini diakui oleh Imam Ahmad dan ahli-ahli hadis yang lain. Dalam bahasa Arabnya kaedah itu berbunyi al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal ibadah itu terhenti. Dalam kata lainnya, asal ibadah ni dia tidak ada. Untuk dia ada, kena ada dalil. Nampak? Ibadah dia mesti ada dalil. Satu. Kemudian Profesor Dr. Abdul Malik As-Sa'adi itu kata, bila ada dalil, kita kena faham pula ibadah ni ada dua jenis. Ada ibadah yang terikat, ada ibadah yang tidak terikat. Terikat ni maksudnya ibadah tu terikat dengan waktunya, terikat dengan kaedahnya, terikat dengan tempatnya. Macam solat, dia terikat dengan waktu. Lepas tu pula ada satu hadis yang betul-betul mengikat ketat solat ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata apa ya? Al-miftahus salah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kunci kepada solat itu taharah. Maknanya kalau taharah tak selesai, solat out. Kemudian Rasulullah kata lagi, wa tahrimuha, yang mengharamkan dia ialah takbir. Maksudnya bila saja takbir saja, tuan-tuan, takbiratul ihram, segala yang dihalalkan di luar solat, dalam solat jadi haram. Seperti luar solat makan boleh, dalam solat makan haram. Di luar solat bercakap boleh, dalam solat cakap haram. Di luar solat bergerak, melompat apa semua boleh, dalam solat jadi haram, bahkan batal. Kalau Nabi sebut lagi, wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkannya salam. Mana lepas salam, segala benda yang tak boleh buat dalam solat, maka boleh buat. Maka hadis ni dia mengikat solat. Jadi dalam solat ni, segala apa yang nak dibuat dalam solat mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Termasuklah isu yang akan saya sebut nanti, sebagai contohnya kunut subuh, yang sebahagiannya duk soal tak ada kunut subuh, tak ada kunut subuh. Isu kunut subuh ni bukan isu bid'ah ke tidak bid'ah. Isu kunut subuh ni isu dalil. Ada setengah ulama menerima dalil tu, setengah ulama tak terima dalil itu saja. Dalam kata lain, isu ni bukan isu bid'ah, isu khilafiyah. Cumanya orang yang kurang-kurang mahir, baru-baru nak belajar, terus dia kata bid'ah. Tak betul. Baik, kita tinggal dulu yang tu. Jadi ibadah ni ada ibadah yang terikat, ada ibadah yang tak terikat. Ibadah terikat memerlukan dalil yang khusus. Semana ibadah yang tak terikat boleh berdasar pada dalil-dalil yang umum. Apa dia ibadah-ibadah yang tak terikat? Contoh, baca Quran. Baca Quran ni contoh yang mudah, tuan-tuan. Baca Quran nanti kita akan lihat ada dalil yang bersifat umum. Maknanya boleh baca. Boleh baca bila-bila, banyak mana, nak baca surah apa, surah tu pula nak baca ujung, nak baca awal, nak baca tengah, boleh. Nak baca banyak mana, nak baca secara seorang-seorang, nak baca bersama ramai, semua boleh. Jadi satu dalil yang bersifat umum, dia membuka ibadah baca Quran itu boleh buat bila-bila, banyak mana, oleh siapa saja, sama ada secara jamaah ataupun secara seorang-seorang. Nak buat malam Isnin boleh,
Nak buat malam Selasa boleh. Nak baca malam Jumaat boleh. Nak pilih surah apa ni, Qul Wallahu untuk baca malam Jumaat boleh juga. Tak ada masalah. Walaupun kita faham di sana adalah Rasulullah sebut surah-surah tertentu yang lebih baik selain daripada surah-surah yang ada. Itu merupakan fadilat satu surah ke atas surah yang lain sahaja. Tidak bermakna bila kita baca surah Yasin jadi sesat. Itu maksudnya ibadah yang bersifat terikat dan tidak terikat. Baik, sekarang kita terus pergi pada contoh, tuan-tuan. Contoh yang pertama, saya nak rujuk kepada ibadah yang terikat. Contoh dia tambah rakaat daripada 2 rakaat kepada 3 rakaat solat subuh. Boleh ke tak boleh? Apa hukum dia? Nombor 1, kita tanya, ibadah ni ibadah terikat ke tidak terikat? Terikat. Bila terikat, dia perlu dalil yang macam mana, tuan-tuan? Dalil yang khusus. Dalil umum tak memadai. Ada tak dalil yang membenarkan kita tambah rakaat suka-suka? Tak ada. Maka bila tak ada dalil, orang yang tambah solat subuh dari 2 rakaat 3 rakaat, hukumnya bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat ni lah masuk neraka. Tuan-tuan nampak? Seterusnya, sekarang kita bincang pasal kunut. Saya rasa tak dan kita baca contoh-contoh yang lain. Mungkin setakat kunut ni, kemudian kalau ada rezeki kita sebut pada kuliah yang lain. Saya nak sentuh 2-3 perkara. Antaranya saya nak sebut Yasin malam Jumaat, saya nak sebut tentang talqin. Talqin pun tak kurang juga. Ada orang setengah-setengah tu membid'ahkan. Tak apalah, ya. Kalau tak tersempat, kita akan rujuk pada masa yang lain. Okey, sekarang saya akan tengok rujuk kepada soal kunut pada rakaat kedua. Baik, kunut pada rakaat kedua subuh. Yang pertama sekali, macam soalan yang pertama tadi lah, kita kena soal, solat ni ibadat terikat ke tidak terikat? Terikat. Bila terikat, perlu dalil ke untuk melakukan sesuatu dalam ibadat solat? Perlu. Dalil yang macam mana? Dalil yang khusus. Dalil umum tak boleh. Sebab ada dalil yang berhubung dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoa dah aku terima daripada kamu, aku makbulkan kamu. Boleh kita guna dalil tu? Tak boleh. Sebab dalil tu bersifat umum. Okey? Sebab solat ni ibadah yang terikat. Kan kita baca tadi kan hadis yang mula-mula, masuk saja solat kena ikat. Tak boleh. Jadi ada ke tidak dalil yang bersifat khusus menyebut tentang kunut? Jawabnya ada. Baik. Kita lihat. Apa dalilnya, tuan-tuan? Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Baihaqi, daripada Anas bin Malik, juga daripada Ibnu Abbas. Mana sekurang-kurangnya ada 2 sahabat sebut benda ni, Anas bin Malik dan juga Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Hakim, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil farj hatta faraqad dunya. Masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala, masih Rasulullah. Ma zala tu maksudnya masih. Mana benda tu Rasulullah masih buat? Ma zala, masih buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, melakukan kunut. Yaqnutu maksud dia melakukan kunut fil fajr, pada fajar, mana pada solat subuh, hatta, sehingga faraqad dunya, dia meninggal dunia. Rasulullah buat sampai dia meninggal dunia. Okey. Sebelum tu, tuan-tuan, memang ada hadis-hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim yang buat kunut ni sebulan Rasulullah buat berhenti, sebulan Rasulullah buat berhenti. Kunut-kunut itu dinisbahkan kepada kunut nazilah. Tak nafi benda tu, memang kita tahu. Tapi dalil ni Rasulullah bukan buat sebulan berhenti, tak, dia buat terus sampai dia wafat. Satu. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Salah, hadis ini sahih.
Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar, carilah bahagian yang bincang bab kunut, hujah ataupun dalil yang diguna oleh Imam Syafi'i, inilah dia. Jadi saya nak pesan pada orang baca kitab Al-Azkar, bila baca bab kunut sampai bab ni jangan skip. Jangan skip. Sebab kitab Al-Azkar ni semua orang tahu dah sekarang ni. Ya, jangan skip. Tak baik. Kita jadi tok guru semata-mata nak pertahankan pandangan kita, kita tak amanah dalam baca kitab. Baca habis, dan bagi tahulah komentar dia tu. Baik, huraian An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, doa kunut subuh sunat muakkad pada Syafi'iyah. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi ni mujtahid, tuan-tuan. Imam An-Nawawi ni mujtahid. Mujtahid ni dalam bab hukum, saya nak pesan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan, tentang hukum, bukan semua ustaz boleh keluarkan hukum. Orang yang boleh mengeluarkan hukum ni, dia ada kriteria dia. Okey, dan nama dia bukan doktor, bukan profesor, tapi mujtahid. Hanya orang yang berstatus mujtahid boleh buat keluar hukum, dan Imam Nawawi salah seorang yang berstatus mujtahid. Ya, baik. Jangan satu orang tu mentang-mentang ada doktor, bukan saya nak merendahkan doktor, tidak sama sekali. Jangan disebabkan kita ada doktor, ada PhD, kita dah rasa-rasa boleh keluar hukum. Banyak sangat ilmu-ilmunya yang diperlukan untuk jadi seorang mujtahid. Banyak sangat. Satu hari nanti kalau ada kesempatan, saya bawa buku usul fiqh, saya baca senarai untuk membolehkan satu orang tu mengeluarkan hukum. Apa dia kriteria dia, patut cek masing-masing, masuk dalam kategori itu ataupun tidak. Kata An-Nawawi, doa kunut subuh sunat muakkad pada Syafi'iyah. Terdapat hadis sahih tentangnya, iaitu hadis riwayat Al-Hakim dari Anas bin Malik. Hadis yang kita baca tadi. Asy-Syafi'iyah kunut selepas rukuk, Malikiyah sebelum rukuk. Itu beza kita dengan Malik. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dan Imam Malik kedua-duanya mengakui kunut subuh. Cuma bezanya Imam Syafi'i lepas rukuk, Imam Malik sebelum rukuk. Kunut yang terbaik, kata Imam An-Nawawi, ialah lafaz daripada hadis riwayat Imam Tirmizi, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, yang kita baca itulah hingga akhir. Baik, maksudnya tuan-tuan, dalam hal ini di kalangan mazhab yang empat memang ada khilaf. Isu ni bukan isu bid'ah, isu khilaf. Okey, Imam Hanafi dia kata tak ada kunut. Imam Hanafi tak ada kunut. Baik, saya sebut sikit tuan-tuan, sebab kita nak berhenti lagi 2 minit, tak sempat dah nak masuk contoh yang lain. Saya nak sebut sikit biar kita betul-betul faham. Isu perbezaan pendapat ni isu usul fiqh. Ya, kenapa Imam Hanafi tak ada dalam mazhab dia kunut berbanding dengan Syafi'i dan Maliki? Baik, mazhab Hanafi ni tuan-tuan, Imam Hanafi ni sendiri meninggal 150 Hijrah. Dia berkembang di Iraq, di Kufah. Baik, tuan-tuan kena faham, waktu zaman dulu antara Iraq dan Hijaz ni Mekah dengan Madinah, tengah-tengah tu padang pasir. Sahabat yang nak pergi ke sana makan masa bulan barangkali. Jadi oleh sebab itu, oleh kerana faktor geografi, hadis-hadis yang ada di Hijaz kemungkinan besar tak sama hadis-hadis yang berada di Iraq, oleh kerana faktor geografi. Jadi Imam Hanafi terpaksa berpada dengan apa yang ada. Satu. Faktor yang kedua, Imam Hanafi ni tuan-tuan, di kawasan Kufah itu ialah tempat perkembangan hadis palsu. Saya sebut sikit biar register dalam kepala kita, kenapa Imam Hanafi, takut ada orang kata, kenapa Imam Hanafi tak sama pula Imam Syafi'i? Sebab Imam Hanafi berada di Kufah. Baik, faktor yang kedua saya sebut tadi, di Kufah ialah tempat berkembangnya hadis palsu. Maka Imam Hanafi ni dia
ketatkan syarat-syarat untuk dia terima hadis. Berbanding dengan di Hijaz, di Mekah dengan Madinah. Di Mekah dengan Madinah ni pusat sumber, tuan-tuan. Hadis-hadis banyak di sana, sahabat-sahabat ramai di sana, para ulama-ulama ramai di sana. Nampak? Imam Hanafi dia terpaksa. Takkan dia setiap kali nak buat hukum, dia terpaksa berjalan daripada Kufah balik ke Hijaz yang mungkin masa 3, 4, 5 bulan. Lepas tu pula di samping padang pasir yang luas, perompak ramai. Jadi bila kita faham macam tu, oh macam tu rupanya. Jadi kalaulah begitu, kita kena ada sifat berlapang dada. Pernah sekali tuan-tuan, Imam Syafi'i dia pergi ke kawasan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia tak baca kunut. Tapi bila orang mari tempat dia baca kunut lah. Sama juga kita hari ni. Katakanlah kawasan kita ni memanglah kita mengaji dalam mazhab Syafi'i umpamanya. Tiba-tiba ada datang seorang guru dan dia tu mahir dalam mazhab Hanafi. Tiba-tiba nak mengajar mazhab Hanafi, nak push juga supaya orang belajar Hanafi. Tak boleh lah, pening lah pakcik-makcik tu. Umur dah lah 70. Nak baca Quran pun kadang-kadang susah kan. Ni pula nak belajar mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i pun tu kuatan kanting tak lepas umpama dia. Jadi kaedahnya begitu. Jadi saya rasa memadailah setakat ni. Saya sempat cuba 2 saja contoh tuan-tuan. Jadi yang jelas lepas ni tuan-tuan, masalah kunut bukan isunya bid'ah, isunya khilafiyah. Kalau tuan-tuan nak lihat lebih lanjut, boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, terjemahan yang cukup banyak sekali. Ya. Jadi oleh kerana benda ni saya rasa agak berat juga perbahasan ini, walaupun tak seberat kita bincang hal Wahabiyah gitu. Jadi saya buka untuk persoalan sekiranya ada perkara yang kurang jelas, insya-Allah. Untuk 5 minit. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa mudahlah ya. Sebab di kawasan kita ni fahamlah Kedah, pakcik-makcik semua saya tahu semua dah mengaji belaka dah ni ya. Tinggal lagi kadang-kadang kita baca ni untuk ulang kaji saja. Semua dah pernah mengaji kitab belaka dah ni ya. Jadi saya rasa memadailah setakat itu. Insya-Allah taala kalau ada kesempatan saya nak sebut 1-2 lagi, antaranya tentang Yasin Munajamaat, tahlil, talqin, mungkin perlu 1 lagi kuliah pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.